Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera, salam integriti saya ucapkan kepada semua para pendengar, para penonton pada hari ini. Baik, yang berbahagia Datuk Hajah Masnah Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berbahagia Datuk IR Richard Juamiji Kinsil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang saya hormati Tuan Karunaniti anak lelaki Y Subiah, Pengarah SPRM Negeri Sabah. Seterusnya yang saya hormati Puan Dayang Nur Ashikin binti Zulkifli, Ketua Unit Integriti Negeri Sabah, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Setiausaha tetap kementerian, ketua-ketua jabatan negeri, pegawai-pegawai daerah, penolong-penolong pegawai daerah kecil, pegawai-pegawai eksekutif pihak berkuasa tempatan, ketua-ketua pegawai-pegawai eksekutif Badan Perkanun, dan tidak dilupakan juga kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahrir bin Haji Ismail, penceramah kita pada sesi yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan warga kerja pegawai kaki tangan di negeri Sabah sekalian. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ramlan, saya seorang penglipur lara. Bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ini insya-Allah kali yang pertama. Kita bersama bukan saja-saja tapi for sure akan ada cerita. Ceritanya pula bukan cerita omong-omong kosong sahaja, tapi ceritanya daripada kesan sengsara. Saya rayu tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, silalah ambil pedoman belaka. Sebab sering saya kata, tak kena, tak apa. Boleh jalan mendabik dada. Boleh berkepak-kepak di udara. Tapi ingat, tersugung. Dek kerana tumbuk rusuk ini, kesannya merana. Terutama sekali kepada keluarga. Oleh yang demikian, jangan bermula dengan langkah yang pertama. Jangan start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana. Panjang madah tu. Faham ke tidak? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Puan Sabirah dan juga Ustaz yang ada dalam yang saya dapat melihat wajah pada hari ini. Apa khabar? Daripada Sabah, daripada Semenanjung. Puan Nur Ashikin juga saya dapat lihat wajah, apa khabar? Dan juga tuan dan puan, kalau tengok pada skrin ini kita ada lebih kurang 192 orang partisipan. Dan juga saya mendapat maklum bahawa program ini juga di-sharekan di ruangan YouTube, insya-Allah. Jadi kepada pelayar-pelayar YouTube sekalian, insya-Allah saya ucapkan juga terima kasih kerana hadir pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Baik. Sebelum saya melangkah jauh di ruangan chat box, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau dah bersedia typekan satu perkataan sedia kepada saya please. Give me a feedback di ruangan chat box. Saya dapat tengok sekarang ini. Baik, sedia daripada Cik Fazli Ardi. Sedia daripada Puan Dayang, daripada Puan Mariam, Alhamdulillah. JPDS, Rosli, sedia. Rita Fredolin, sedia tuan. Baik, sedia. Encik Wilson Thomas, bersedia. Puan Nur Maizatul juga bersedia. Alhamdulillah, terima kasih di atas state ataupun level of management tuan-tuan dan puan untuk bersedia bersama dengan saya pada hari ini. Saya akan berkongsi pengalaman saya. Jadi sebelum saya melangkah jauh, insya-Allah tuan-tuan, izinkan saya untuk sharekan slide screen presentation saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, ini adalah slide-nya. Boleh lihat di sini, boleh nampak di sini. Kalau nampak, berikan clue, kata-katakan nampak. InsyaAllah, saya akan... Okey, baik slide presentation-nya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Chat box, okey. Alright, nampak? Nampak insya-Allah, Terima kasih Cik Syayuti. Okey, yang lain-lain nampak. MD Pitas, Mary Musantun, alhamdulillah 185 orang partisipan. So pada tajuk hari ini, tumbuk rusuk, kesan dan akibat. Apa yang akan saya kongsikan? Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud tumbuk rusuk sebelum saya melangkah jauh? Di ruangan chat box, nampak bosku. Baik. Di ruangan chat box, give me a feedback. Apakah maksud tumbuk rusuk? Apa maksud tumbuk rusuk, please? TR,
Kita berkomunikasi tuan-puan di chat box hari ini. Kita bagi meriah di chat box hari ini insya-Allah. Rasuah belincir. Alhamdulillah ada yang faham Cik Fazli. Kelihatan Cik Muhammad Lasim. Baik, kupi-kupi. Itu bahasa-bahasanya. Baik, Cik Rusdi, rasuah dan lain-lain lagi feedback. Puan Marian Hanam, rasuah haus kata Puan Norizah Saiman. Baik, duit kau tim. Baik, Encik Karim, makan suap. Makan suap berbeza dengan makan bersuap. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Baik, so pada hari ini, saya akan berkongsi pengalaman saya sebabnya saya yakin, saya percaya ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang pernah join sesi saya insya-Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berkongsi pengalaman bagaimana saya melakukan kesalahan rasuah ini. Sebab for your information, my brothers and sisters, ladies and gentlemen, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, for your information, I'm being arrested by MACC. Saya pernah ditangkap oleh pihak SPRM pada tahun 2009 dan seterusnya selepas ditangkap bukan sahaja semata-mata ditangkap tapi saya telah dituduh dan alhamdulillah saya telah dibicarakan dan saya cukup bersyukur sebab apa? Sebab saya pernah disabitkan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara pada peringkat umur 28 tahun untuk makluman sekalian. Jadi pengalaman pada hari ini saya sharekan, saya persembahkan kepada tuan-tuan dan puan warga kerja, pejabat-pejabat awam yang saya hormati, yang saya respect kepada semuanya insya-Allah pada hari ini. Jadi inilah perkongsiannya. Jadi dalam had masa yang telah diberikan kepada saya, apa actually yang akan saya kongsikan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah subtopik yang akan saya kongsikan. Within 2 hours, dalam masa 2 jam ini, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya. Jadi saya minta jangan AFK, jangan AFC, jangan AFK. Di ruangan chat box, tuan-tuan dan puan boleh nampak. Jangan AFK dan juga jangan AFC. AFK dan AFC. AFK, away from keyboard. AFC, away from camera. Walaupun saya tak dapat nampak wajah tuan-tuan dan puan seramai 186 orang, tapi biarlah saya merasai kehadiran tuan-tuan dan puan melalui feedback yang diberikan di ruangan chat box bersama dengan saya sentiasa. Baik, okey. Yang pertama sekali, subtopik pada hari ini dalam tajuk tumbuk rusuk, kesan dan akibat, kita akan melihat si baju merah. Siapa sebenarnya si baju merah ini tuan-tuan dan puan? Si baju merah ini adalah seorang insan yang pernah menyarung sepasang baju yang berwarna merah di sebalik tirai besi. Jadi siapakah si baju merah ini? So for sure saya akan kongsikan pengalamannya tuan-tuan dan puan. Baik, yang kedua insya-Allah pada hari ini kita akan melihat fokusnya kesan dan akibat. Inilah tajuk yang paling utama yang saya nak highlightkan pada hari ini kepada para penonton-penonton, kepada para peserta yang saya hormati sekalian. Baik. Kesan tumbuk rusuk ini, kesan dan akibat tumbuk rusuk ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bawa daripada segi organisasi. Apakah kesan kepada organisasi? Dan yang seterusnya juga saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan menelusuri kesan tumbuk rusuk ini kepada keluarga. Ini yang lagi perit sebenarnya. Dan yang seterusnya, yang penting, yang utama pada hari ini juga, saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat kesan tumbuk rusuk kepada Kendiri. Jadi mesejnya, matlamatnya pada hari ini tetap jelas bertunjangkan supaya warga kerja, pegawai, penjawat awam negeri Sabah as a whole keseluruhannya uphold your integrity, kasih cuci korupsi totally. Itu niat kita yang paling utama tuan-tuan dan puan. Baik, alhamdulillah Yayasan Sabah pernah dengar live di PPNS, insya-Allah kan rindunya dia punya apa ni dia punya aroma bau keadaan di Sabah tu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, SESP, Sabah Elektrik Sdn Bhd telah memberikan peluang untuk saya berhadir, berkongsi bersama dengan pegawai-pegawainya. Dan untuk makluman, saya pernah menjelajah ke seluruh negeri Sabah, tapi sampai saya tak pasti bila lagi momen-momen itu akan dapat dikecapi tuan-tuan dan puan. Baik. Okey, Encik Albert daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Ya. Last
occasion adalah program di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu pada 11 hari bulan 3, tuan-tuan dan puan-puan. 18 hari bulan 3, 2020 kita start MCO berkurung. Tak boleh apply, tak boleh pergi mana-mana insya-Allah. Tapi apa pun juga keadaannya, insya-Allah hari ini secara maya kita bersama dengan tuan-tuan dan puan supaya mesej ini sampai. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, seterusnya lagi saya akan bawa tuan-tuan dan puan pengalamannya, saya akan bawa tuan-tuan dan puan pergi hadir ke tempat yang begini. Inilah kesan dan akibatnya sekiranya bertabiat tumbuk rusuk. Please, oleh yang demikian, pahatkan integriti, uphold your accountability supaya tempat persinggahan ini tidak akan menjadi tempat persinggahan sementara, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah klimaks kepada segala kejadian, kepada segala penentuan. Inilah tempat persinggahannya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab when I am being arrested, bila saya ditahan, bila saya ditangkap, saya dibicarakan, saya dituduh, saya dibicarakan, saya disabitkan bersalah. Dan for your information, saya telah disabitkan bersalah di atas kedua-dua kesalahan yang dipertuduhkan. Seksyen 16 dan juga di bawah Seksyen 17 Akta SPRM tahun 2009, dan saya diarahkan, saya diperintahkan untuk masuk ke dalam tempat yang begini selama 1 tahun, 7 bulan, 4 hari dan 10 jam. Saya menetap di behind bar, sebalik tirai besi. Cuba bayangkan bagaimana situasinya. Kita ada 186 orang peserta di Zoom dan juga di YouTube, insya-Allah. Cuba bayangkan bagaimana saya duduk dalam ni. Bagaimana saya mandi, kalau saya mandi sabunnya jatuh. Mandi-mandi sabunnya jatuh. Sabun jatuh, Puan Janison, Cik Albert, sabun jatuh, tak boleh kutip. Ingat tu, still remember kepada perkongsian saya yang live, saya yakin masih lagi mengingat pepatah itu, tuan-tuan. Sabun jatuh, jangan kutip. Bayangkan bagaimana duduk dalam keadaan yang hancing. Bagaimana duduk dalam keadaan yang hamis. Ini adalah satu elemen of threat kepada semua supaya jangan mula dengan langkah pertama, jangan start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, pada subtopik yang pertama, saya akan memperkenalkan sedikit sebanyak latar belakang diri saya. Okey, berdasarkan kepada garis masa ini, iaitu daripada tahun 2000 sehingga 2014. Okey, akan ada 2 slide untuk saya memperkenalkan diri saya. Baik, saya nak start daripada tahun 2000. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, daripada tahun 2000 sehingga 2006, saya graduate from UiTM, Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian UiTM Shah Alam. So, saya akan kongsikan, ini pengalamannya, ini gambarnya pada tahun 2000 sehingga 2006, ini gambarnya, inilah individunya, insya-Allah, si baju merah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. So, saya graduate, saya menggenggam sekeping ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian di UiTM Shah Alam. Kesan dan akibat kerana setelah tersugong kerana rasuah ini cukup perit. Baik. Saya dedahkan untuk yang pertama. Sijil ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian di UiTM tersebut tidak sah diperlakukan within the territory of Malaysia. Jadi kepada para peserta seramai 188 orang partisipan hari ini dan juga di YouTube, saya nak merayu kepada semua supaya jangan mula dengan langkah pertama, jangan start jumlah sekecil-kecil mana. Sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan, ia akan menghancurkan keseluruhan masa hadapan. Sijil ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian tersebut tidak sah diperlakukan. Hari ini saya nak apply as a group, as a food panda. Penghantar food panda pun tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab saya ada rekod kesalahan jenayah. Lihatlah, inilah salah satu kesan dan akibat. Akibat daripada tersugong kerana rasuah atau tumbuk rusuk. Okey. Sebagai pengenalannya, tuan-tuan dan puan,
Saya graduate from UiTM, Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian UiTM. Kemudian saya memulakan karier saya yang pertama sebagai seorang pegawai undang-undang di Majlis Perbandaran Kelang di Selangor pada tahun 2006. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, ini gambar dia. Jangan duk tengok lama-lama. Tuan-tuan dan puan gambar tu. Sebab apa? Rambut pun belah tengah macam tomok kan nampak? InsyaAllah masa ni tuan-puan. Okey. Baik. 2006 saya join MPK Klang Municipal Council as a legal officer dengan grade 41. Tak lama, for 1 year period only, saya telah join servis pula dengan federal dan diterima masuk menjawat jawatan sebagai seorang penjawat awam di Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan. Jadi saya telah dihantar balik ke Kelantan di Mahkamah as a senior assistant registrar di Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan selama 4 bulan. Berkhidmat sebagai penolong kanan pendaftar. Kemudian saya telah ditukarkan ke Mahkamah Magistrate Gua Musang Kelantan as a magistrate at the age of 26 years old at the year of 2007. Umur 26 tahun, tahun 2007, saya telah berkhidmat, saya telah bertugas sebagai seorang magistrate di Mahkamah Magistrate Gua Musang Kelantan. So ini gambar dia. Jangan ditenung lama-lama. Tajam pandangan tu tuan-tuan dan puan. Okey. Baik, seterusnya lagi tuan-tuan dan puan. Pada tahun 2007 ini segala-galanya bermula. Sebelum saya nak berkongsi kesan dan akibat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak menterjemahkan juga pada hari ini kenapa rasuah dan salah guna kuasa itu boleh berlaku. Bukan dalam konteks yang lain, tapi dalam konteks diri saya sendiri sebagai seorang bekas koruptor. Please, tuan-tuan dan puan-puan, rasuah ini berlaku kerana ada rasa ego dan juga rasa immunity. Rasa ego dan rasa immunity ini berpunca daripada ruang, peluang dan kuasa yang saya ada. Begitu juga pada hari ini, kita lihat 188 orang peserta dalam Zoom Advanced Meeting pada hari ini dan juga di YouTube juga. Saya yakin dan saya sesungguhnya percaya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai ruang, mempunyai peluang dan mempunyai kuasa. Hati-hati dengan ruang, peluang dan kuasa. Ruang, peluang dan kuasa boleh mencipta ego dan immunity. Tuan-tuan dan puan-puan, saya beranggapan bahawasanya saya seorang magistrate. Konon-kononnya, secara protokolnya, saya dalam kedudukan di kedua. Tempat yang kedua dalam protokol. Yang pertama, district officer. Yang keduanya, magistrate. Yang ketiganya, OCPD, polis. Jadi saya beranggapan, kedangkalan saya beranggapan bahawasanya saya di atas penguatkuasaan, tuan-tuan. Konon-konon, I am cannot being arrested. Itu khilaf dia. Itu paradigma songsang yang ada dalam pemikiran saya ketika itu. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, tak lama perkhidmatan saya dalam perkhidmatan awam sebelum saya lebih membuat banyak kerosakan. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengtakdirkan laluan saya untuk ditahan. Alhamdulillah, ditangkap. Alhamdulillah, bukan sekadar ditangkap, tapi dituduh. Alhamdulillah, dibicarakan juga. Alhamdulillah, dan seterusnya disabitkan bersalah menjalani hukuman pemenjaraan selama 1 tahun 7 bulan 4 hari dan 10 jam dan juga turut didenda dengan jumlah denda RM40,000. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, seterusnya lagi. So take a message-nya di sini. Ruang, peluang dan kuasa boleh mencipta ego dan immunity dan inilah punca kepada rasuah dan salah guna kuasa. Jadi, saya yakin, saya percaya dalam ni semua ada ruang, peluang dan kuasa. Make sure you batasi ruang, peluang dan kuasa itu dengan integrity. Uphold your integrity, uphold juga your accountability, tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya. 2008, I'm being transferred. Setelah ditukarkan sekali lagi ke Mahkamah Magistrate Gua Musang, Mahkamah Magistrate Kuala Krai
dan juga Mahkamah Magistrate Macang Kelantan. Lagi besar rambutnya, lagi kembang rambutnya, lagi besar kepaknya. Faham tak kat sini tuan-puan? Lagi besar kuasa yang ada, lagi gah perjalanannya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini punca. Dan seterusnya sehinggalah pada tahun 2009. For your information, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2009, I'm being arrested. Saya telah ditahan, ditangkap oleh pihak SPRM. Kenapa gambar tu? Malu dan aib? Yes, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup malu dan cukup mengaibkan. Rasuah ini kesan dan akibatnya cukup perit. Dan hari ini juga saya merayu kepada semua. Jangan hanya menyempitkan pemikiran. Rasuah ini hanya memberi hukuman penjara dan hukuman denda. Bukan. Rasuah ini memberi akibat yang lebih besar daripada penjara dan juga denda. Ia menghancurkan dignity organisasi, credibility organisasi. Ia memberi imej yang buruk juga kepada keluarga dan yang paling penting juga kehidupan musnah keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan. So make sure hari ini buka hati tuan-tuan dan puan untuk menerima perkongsian pada hari ini. Saya bekas koruptor, saya datang bukan nak mengajar, tapi nak berkongsi pengalaman. Ambillah ibrah, ambillah pedoman supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat melengkapkan diri dengan integriti. Ini matlamat yang utama. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, 2009 I'm being arrested. 2010 saya telah dituduh di Mahkamah Magistrate baik ke Mahkamah Session Kota Baru Kelantan. So saya infokan di ruangan chatbox pada tahun 2009 saya telah ditangkap oleh pihak SPRM. Pada tahun 2010 saya telah dituduh oleh pihak SPRM oleh pihak pendakwaan di Mahkamah Session Kota Baru Kelantan, bukan sekadar dituduh tapi dibicarakan dan seterusnya disabitkan bersalah di Mahkamah Session Kota Baru Kelantan. Baik, saya tak masuk, saya menangguhkan hukuman stay execution. Tapi alhamdulillah di Mahkamah Tinggi, tuan-tuan dan puan, apabila saya merayu pada tahun 2011, saya merayu Mahkamah Tinggi menolak rayuan saya dan seterusnya saya merayu di Mahkamah Rayuan pada tahun 2012, Mahkamah Rayuan Putrajaya, 3 orang hakim panel yang bersidang. Kalau lihat di sini hakimnya iaitu Datuk Jeffrey Tan, Datuk Abdul Wahab Patail, Datuk Mah Weng Kuai. 3 orang sebulat suara menolak rayuan saya. Jadi pada tahun 2012, 3 orang panel hakim menolak rayuan saya. Jadi saya memulakan perjalanan saya di dalam penjara, tuan-tuan dan puan-puan. Saya memulakan hukuman saya. Baik, saya nak tanya kepada 188 orang peserta yang ada dalam ini, tuan-puan. Baik, untuk makluman seramai 541 orang sedang mengikuti ceramah melalui saluran YouTube Sabah Government Official. Tahniah terbaik, respect all. Jangan AFK, jangan AFC, away from keyboard or away from camera. Okey, khusus di ruangan Zoom ini yang kita boleh berkomunikasi ni tuan-tuan dan puan. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan, khususnya di ruangan Zoom ini. 188 orang, okey. Yang 541 orang di YouTube, saya tak boleh nak berkomunikasi. Tak apa. Cumanya saya nak tanya, bila saya ditahan oleh pihak SPRM, bilakah hukuman saya bermula? The question is, bilakah hukuman saya bermula? Please give me a feedback. 186 orang participant. Tolong tuan-tuan dan puan. Bilakah hukuman saya bermula? Ada 4 tarikh. 2009, 2010, 2011, 2012. Baik. Ini jawapan. Cik Azmi Abdul Fattah tahun 2009. Terima kasih. Puan Sharifah Azno 2012, daripada JPDS 2009, okey, JPKN 2009, Puan Jainisan 2009, Cik Abel 2012, ada yang jawab 2014. 2014 I'm being released from prison. Soalannya, bilakah hukuman bermula? Baik, Yayasan Sabah 2009.
Cik Arif 2009, Puan Anika 2009, MD Sipitang 2009, Cik Wilson Thomas 2009, Puan Kenal binti Salim 2009. Bermula apabila kita terlibat dengan rasuah. Karim, baik, Cik Karim, Puan Maz Lizah 2009, Cik Sufi 2009. Baik, for your information tuan-puan. Jawapan-jawapan yang diberikan, terima kasih. Feedback yang diberikan aktif. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan. Tapi pada hari ini saya nak kongsikan di sini. Hukuman it separate kepada dua. Yang pertama sekali hukuman dalam bentuk formal. Yang kedua hukuman dalam bentuk kehidupan. Baik, prinsip ini saya yakin, saya percaya tuan-tuan dan puan tahu. Cuma pengulasan pada hari ini saya nak kongsikan di sini. Baik, apabila saya ditangkap oleh pihak SPRM, saya dituduh dengan dua pertuduhan, iaitu Seksyen 16 dan 17. Kesalahan meminta dan kesalahan menerima. Baik, saya dihukum dengan hukuman berdasarkan kepada akta. Dan hukuman yang formal adalah hukuman yang stated dalam akta yang dijatuhkan oleh mahkamah. Mahkamah menjatuhkan di Mahkamah Session pada 2010. 2010, stay execution. Tak masuk, merayu Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi tolak, rayu Mahkamah Rayuan. 22 bulan 10, it start the sentence. Hukuman bermula 2012 dalam bentuk formal. Baik, soalan hari ini tuan-puan. Saya nak bertanya kepada tuan-puan. Dan insya-Allah tuan-puan, kita akan berikan sedikit buah tangan daripada Semenanjung. Sebuah buku yang ditulis oleh saya sendiri. Buku bertajuk Tumbuk Rusuk, Pengkisahan dari Tirai Besi, kepada peserta-peserta khususnya di ruangan Zoom yang YouTube, you tak boleh masuk, tak boleh jawab. Kalau jawab di situ pun tak ada siapa yang nak umumkan pemenang, insya-Allah. Sorry tuan-puan, okey. Baik. Khusus tuan-tuan dan puan, di ruangan Zoom ini 189 kita ada sekarang ini, saya nak bertanya soalannya. Soalannya, sekiranya seseorang pegawai atau kaki tangan melakukan kesalahan meminta, menerima, membuat tuntutan palsu, salah guna kedudukan, baik, apakah hukuman yang diperuntukkan oleh akta SPRM? Apakah hukuman bagi kesalahan rasuah? 4 kesalahan rasuah yang paling utama. So, pada ruangan chat box, saya menanti jawapan dan kepada peserta yang menjawab dengan tepat dan pantas, kita akan menghadiahkan buku ini. Bukan section, saya tak nak section. Saya nak bentuk hukuman, please. Tuan-tuan dan puan, apakah bentuk hukumannya? Ada jawapan? Any answers? Any answers? Ada bentuk hukuman dia? Penjara, gantung, penjara 10 tahun, 5 kali ganda nilai suapan. Cik Abe, jawapan tu macam daripada KL, daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Sabah, belum beli tiket flight. Baik, maruah JPDS, maruah tidak ada disebut dalam akta. Denda dan penjara, Puan Haslina Ismail, jawapan tu macam daripada KL nak pergi Sabah, baru jalan pergi ke Terminal K, Asia 2, punyalah jauh, lenguh kaki. Baik, okey. Tata tertib, Puan Kenal binti Salim, tata tertib tak disebut dalam akta SPRM. Baik, ada lagi? Ada lagi answer? Penjara, dibuang kerja, rotan. Baik, ada lagi answers? Ada lagi answers? Hati tidak tentram, tak disebut dalam akta. Yang disebut dalam akta SPRM, senang je. Google lah. Paste dekat situ, macam tak pernah je copy and paste kan, tuan-tuan dan puan. Denda dan penjara bergantung kepada jumlah rasuah diterima. Encik Mariam, Puan Mariam, umum kita tak nak, kita nak spesifik. Penjara tidak lebih 20 tahun dan 5 kali ganda nilai 5 kali ganda nilai rasuah. Puan Norisah nak pergi Sabah baru sampai Kuching. Baik, di penjara selama tempoh tidak lebih 20 tahun dan denda 5 kali ganda suapan atau RM10,000. Alamak, belum turun flight. Kita nak yang spesifik. Penjara minimum 20 tahun atau denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000. Majlis daerah Sipitang dah turun flight dah, tapi belum keluar daripada gate lagi, tak cop pasport lagi. Baik, sikit lagi tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, carry on. Satu lagi, Seksyen 18, Cik Azmi, Seksyen 18, kesalahan membuat tuntutan palsu. Puan Sucin Sidi, 3 tahun. 3 tahun. Baik, buang kerja, penjara tidak lebih 20 tahun atau 5 kali ganda nilai suapan. 5 kali ganda nilai suapan, tambah hujung tu. Copy and paste tu, biarlah habis. Nampak tu? Nampak ada peserta ni, dia copy and paste. Nampak ni, Puan Mariam. Dia bagi fakta siap-siap. Punyalah copy and paste,
tak sempat buang fakta lain tu. Jika A menerima rasuah sebanyak 5,000, maka hukumannya ini bukan jawab soalan. Ini bagi fakta. Tak diterima. Hukuman di bawah Seksyen 17A adalah denda tidak kurang 10 kali ganda. Ini 17A akta akta corporate liability, tuan-tuan dan puan. Baik. Atau mana lebih tinggi? Baik. Denda tidak lebih 10,000 dan penjara tidak lebih dari 2 tahun. Salah, tuan-tuan dan puan. Copy paste biar habis. Okey, Susan Pudin dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Yang itu korang lupa nak copy paste tadi kan? Puan Susan Pudin pemenangnya pada hari ini. Buku Tumbuk Rusuk akan fly daripada Semenanjung hadir ke mana? Puan Susan kita duduk di mana? Akan sampai. Baik, cumanya Puan Susan, kita akan bagi nombor telefon kepada Puan Susan dan kita minta Puan Susan untuk WhatsAppkan particulars kepada nombor telefon ini 014 909 2638. Baik, terima kasih. Encik Hafiz nama dia. Baik, nanti Puan Susan WhatsAppkan nombor kepada Encik Hafiz. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar. Tahniah tuan-tuan dan puan. Baik. Tahniah. Copy paste biar habis. Hujung tu tak copy paste, bukan rezeki insya-Allah. So make sure sepanjang 2 jam ada lagi beberapa buah kita nak hantar ke Sabah tuan-tuan dan puan insya-Allah. Kepada tuan-tuan dan puan kalau berminat nak mendapatkan buku tu juga boleh WhatsApp kepada Encik Hafiz, saya dah bagi nombor tadi insya-Allah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan kita nak continue. Okey. So hukuman dalam bentuk formal adalah hukuman yang stated dalam akta. So hari ini bukan saya bercakap tapi tuan-tuan dan puan yang buat research. So tahu kan sekarang ni hukuman bagi kesalahan rasuah yang formal khusus bagi kesalahan meminta, menerima, membuat tuntutan palsu, salah guna kedudukan yang sering dilaporkan adalah tuan-tuan dan puan 20 tahun penjara, maksima denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000. Jangan berhenti dekat situ, kopi habis, paste habis atau yang mana lagi tinggi tuan-tuan dan puan. Okey? So dapat mesej dia dekat sini. Itu hukuman formal. Tapi hukuman dalam bentuk kehidupan. Ini lagi perit. Apa hukuman bentuk kehidupan? Hukuman bentuk kehidupan ini adalah hukuman dalam bentuk persepsi, hukuman dalam bentuk stigma. Kesan dan akibat. Saya dedahkan sekarang ini apabila saya ditangkap oleh SPRM. Keluar dalam surat khabar dilaporkan magistrate ditangkap rasuah. Jadi the word magistrate membawa kepada jabatan kehakiman dignity, credibility, image, tarnish keseluruhannya, musnah, hancur keseluruhannya. Akibat perbuatan saya bergegar tiang seri Istana Kehakiman di Putrajaya. Dapat mesej dia, ini kesan akibat kepada organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan teruskan. Baik, seterusnya lagi tuan-puan, saya telah dibebaskan daripada penjara pada tahun 2014 selepas penasihat parol meluluskan permohonan untuk dibebaskan dengan parol. Baik, pada tahun 2014, 27/5/2014, I'm being released from prison. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik. Okey, seterusnya lagi tuan-puan, ini gambar pada hari ini saya berkongsi pengalaman bersama dengan penjawat-penjawat awam khususnya bersama dengan private sector juga, alhamdulillah dengan mesejnya yang cukup jelas. Kesan dan akibat rasuah ini cukup memeritkan. Oleh yang demikian, jangan mula langkah pertama, jangan start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya lagi saya nak kongsikan ada satu lagi garis masa, ada satu lagi timeline kepada tuan-tuan dan puan-puan yang barangkali tak berapa jelas. Betul ke membawang tu siap membawang? Betul ke penceramah hari ini pernah ditangkap, pernah dituduh, pernah dimasukkan ke dalam penjara? Baik, saya nak menghilangkan perasaan was-was dan membawang tuan-tuan dan puan-puan hari ini dengan menunjukkan keterangan dokumenter kepada tuan-tuan dan puan. Ini gambar pada tahun 2010 ketika saya disabitkan bersalah di Mahkamah
Session Kota Baru Kelantan di atas kedua-dua pertuduhan. Tapi gambar pertama tak nampakkan muka saya, so masih lagi ada rasa ragu-ragu. Tak apa, saya tunjukkan gambar yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, ini gambar yang kedua ketika saya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tak berapa nampak, tak berapa clear wajahnya. Sebab samar-samar wajahnya. Tak apa, saya tunjukkan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, tuan-tuan dan puan, memang jelas tak nampak muka saya. Sebab saya berpaling ke belakang. InsyaAllah, kalau masih lagi ada rasa was-wasnya, saya tunjukkan gambar yang keempat dan confirm gambar ini cukup jelas. Boleh dilihat, tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Seterusnya lagi, tuan-tuan dan puan, if you have any question, please don't hesitate untuk chat di ruangan chat box, tuan-tuan dan puan. Baik, boleh bersama dengan saya. Kalau ada pertanyaan, sebarang pertanyaan, apa jua pertanyaan, jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Chat di ruangan chat box dan insya-Allah saya akan berikan feedback yang segera. Di hadapan saya ada 3 skrin untuk monitor, tuan-tuan dan puan. Satu untuk presentation, satu untuk melihat wajah tuan-tuan dan puan, tapi tak dapat lihat hari ini. Saya hanya dapat melihat chat tuan-tuan dan puan-puan saja. So, please chatting dengan saya insya-Allah. Okey, ini gambarannya. Macam mana tuan bangkit selepas jatuh tersungkur dalam ujian ini? MC Puan Sabirah bertanya, macam mana nak bangkit? Bangkitnya tak lain tak bukan, yakin dalam diri, tuan-tuan dan puan, ada satu kekuatan. Kekuatannya apa? Kekuatannya saya sekarang ini adalah kekuatan bekas banduan. Jadi kekuatan bekas banduan itu saya manipulitkan untuk memberi kebaikan kepada ummah. Dan tuan-tuan dan puan, yang paling utama sekali apa dia? Yang paling utama sekali adalah berbuat baik dengan keluarga. Inilah caranya bagaimana saya boleh bangkit kembali. Dan terimalah, redalah atas apa yang berlaku. Sebab tu saya nak maklumkan hari ini, saya cukup bersyukur saya ditahan. Saya cukup bersyukur saya ditangkap. Saya cukup bersyukur saya dituduh. Saya bersyukur alhamdulillah saya dibicarakan, disabitkan masalah, dibicarakan, disabitkan masalah dan menjalani hukuman penjara. Alhamdulillah, apabila bersyukur tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat kali gandakan rahmatnya. Dan itulah sebabnya saya boleh datang berkongsi walaupun secara maya, tapi saya dedahkan kepada tuan-tuan dan puan pengalaman saya insya-Allah. Baik, apa klasifikasi warna-warna baju ini? Baik, for your information, warga penjawat awam negeri Sabah khususnya, apabila seseorang melakukan kesalahan, ditangkap, dituduh, dibicarakan, sabit bersalah, dihukum dengan hukuman penjara selama 6 bulan ke bawah. Contoh hukumannya 4 bulan. Jadi, dia akan start pakai baju berwarna putih untuk makluman sekalian. Baik, sekiranya hukuman penjara 6 bulan dan ke atas, 6 bulan dan ke atas, dia akan start memakai baju berwarna merah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Baik, for the first time masuk 6 bulan pertama. Contoh hukumannya adalah selama 3 tahun. Contoh macam saya 3 tahun. So, bila saya masuk, saya pakai baju warna merah. Kemudian, after 6 months, saya duduk dalam penjara, saya stay behind bar dalam penjara besi, saya layak untuk naik ke peringkat yang kedua, iaitu baju berwarna hijau. Merah, hijau. Kemudian saya duduk 18 bulan di dalam penjara, saya layak untuk memakai baju berwarna biru. Itu peringkat-peringkat baju. Apa signifikasinya? Yang pertama masa, yang kedua, baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, berdasarkan peraturan penjara tahun 2000, memperuntukkan bahawa banduan diberikan allowance ataupun gaji. Bahasa simple gaji. Banduan pun dapat gaji. Berapa? 40 sen satu hari. 40 sen satu hari untuk baju merah. Kemudian naik pangkat. Naik pangkat kepada baju hijau, ada exam dia. Apa kena buat? Kena menyanyi lagu Jalur Gemilang 14. Melintang jalurnya semua negeri dalam Malaysia. So please, puan-puan, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin yang saya hormati sekalian, dalam sesi Zoom pada hari ini, saya merayu semuanya supaya hafal lagu Jalur Gemilang agar cepat dinaikkan pangkat. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, daripada 40 sen naik pangkat, 20 sen jadi 60 sen. Selepas 60 sen naik pakai baju warna biru, naik lagi another 20 sen menjadikan 80 sen untuk makluman tuan-tuan dan puan. Okey. Baik. How did your family react to this, tuan? Baik.
kita akan pergi kepada kesan nanti, insya-Allah. Kesan dan akibat. Dr. Susan Pudin. Terima kasih. Ada lagi apa beza baju oranye dan baju hijau? Saya dah jawab soalan tu. Okey, please tuan-tuan. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan inilah pertuduhan yang telah dipertuduhkan kepada saya. Okey, ada dua pertuduhan. Two count of charges. Yang pertama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya telah dituduh di bawah Seksyen 16 kurungan A. Akta SPRM, kesalahannya meminta. 16 kurungan A, Akta SPRM, kesalahannya adalah meminta. 16 kurungan A, Akta SPRM, Akta SPRM, iaitu kesalahannya meminta. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat di situ, saya telah dituduh dengan kesalahan di bawah Seksyen 17 kurungan A. 17 kurungan A, Akta SPRM tahun 2009, iaitu kesalahannya menerima. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Two count of charges. Berapa saya minta? Saya minta dengan jumlah RM 5K sahaja. Saya terima dengan jumlah RM 3K sahaja. Minta RM 5,000, terima RM RM3,000. Hukuman pemenjaraan 3 tahun bagi setiap satu pertuduhan, denda total RM RM40,000. Untuk makluman sekalian. Bagaimana jadi RM40? Baik, saya kongsikan di sini tuan-tuan. Baik, saya kongsikan di sini bagaimana jadi RM40,000. Okey, pertuduhan pertama saya minta RM RM5,000. 5K darab dengan berapa kali ganda? 5 kali ganda. So bersamaan dengan RM RM25,000. Untuk makluman tuan-puan. So ini nak bagi nampak jelas ni, nak bagi nampak penjawat awam ni di negeri Sabah khususnya ni memahami inilah apabila kesudahannya, inilah hukumannya. Okey, so bagi nampak dengan jelas. Okey, 25,000 bandingkan dengan 10,000. Yang mana lagi tinggi? 25,000. So pegang jumlah 25,000. Pertuduhan kedua RM3K darab dengan 5 bersamaan dengan RM 15K bandingkan dengan RM 10,000. Yang mana lagi tinggi? 15 atau 10? 15. So ambil jumlah 15. 25 campur 15. Total RM RM40,000. So inilah hukuman bagi kesalahan rasuah. Tuan-tuan dan puan ingat, kalau melakukan rasuah dengan nilai RM50, darab 5, RM250. Adakah itu hukumannya? No, hukumannya adalah RM10,000. Sebab apa? 250 bandingkan dengan RM10,000, RM10,000 lagi tinggi. Faham situasinya? Lekat dan melekat. Bukan sekadar dengar tapi tak masuk. Tak mau yang tu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So ini pertuduhan. Apa saya minta dalam kes saya? Saya minta suapan. Baik, pengertian suapan ini cukup jelas, cukup besar, cukup luas pengertiannya. Saya nak bawa perhatian kepada tuan-puan bahawa suapan bukan hanya duit. Suapan boleh jadi dalam bentuk undi, boleh jadi dalam bentuk derma, boleh jadi dalam bentuk perkhidmatan, boleh jadi dalam bentuk jawatan. Suapan boleh jadi hadiah, suapan boleh jadi perkhidmatan, suapan boleh jadi seks, suapan boleh jadi diskaun, suapan boleh jadi fee, suapan boleh jadi pinjaman, suapan boleh jadi pelbagai percutian, barang emas, tanah dan pelbagai. Tapi suapan saja belum lagi rasuah. Dia kena ada elemen kedua. Ingat di sini, iaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berhubung dengan hal, ehwal, prinsipal ataupun tugas rasmi. Dalam ini, 193 orang participant. Di YouTube, saya terdapat maklumat lagi sekarang ni. Tadi 500 lebih. Nak maklumkan di sini tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Dalam ini, semua ada hal, ehwal, tugas rasmi yang masing-masing. Semua ada portfolio tugas masing-masing. So, disitulah boleh datangnya ruang, peluang dan kuasa, tuan-tuan dan puan. 507 di YouTube. Masih lagi kekal. Naik seorang, insya-Allah. Okey, so ini pertuduhannya. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, nampak jelas sekarang ini sikit sebanyak latar belakangnya. Bagaimana saya telah ditahan, bagaimana pengajian saya, bagaimana saya ditangkap, bagaimana bentuk hukumannya dan apakah pertuduhannya, apakah sectionnya, apakah hukumannya. Okey, so itulah lebih kurang
saya punya latar belakang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita nak pergi kepada main topik kita, iaitu kesan dan akibat. Dan seperti mana janji saya kepada tuan-tuan dan puan untuk pecahkan kesan dan akibat ini kepada 3 segmen, tetapi saya akan rangkumkan segmen kedua dan ketiga dalam satu bab. Baik, yang pertama sekali kita melihat kesan tumbuk rusuk kepada organisasi. Ini yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak bawakan tuan-tuan dan puan-puan kepada video ini. Rustia, saya boleh pasang tak video ini? Kalau boleh, saya try pasang dulu. Puan MC, Puan Suabiha, saya boleh pasang video ini? Silakan, Tuan. Baik, saya pasang video ini. ஏண்டா கோடெல்லாம் புதுசு புதுசா அழுகுற ஆனா போன வருஷம் வாங்கின டீ தூளை மட்டும் மாத்த மாட்டேங்கிற ஏய் மாட்டு துணியை தூக்கி பார்த்த மூதேவி டீல எச்ச துப்பி கொடுத்துருவோம் ஐயா என்னடா காக்கா ஆயிருந்துருச்சு முரட்டு காக்கா யாருக்கு போடுங்க சரி கலவருக்கு கிளாஸ்ல கொஞ்சம் தண்ணி உன் சட்டையை அசிங்கம் பண்ண காக்காவ நான் ரத்தத்தை பார்க்காம விட மாட்டேன் என்னடா கல்லைங்கானா காக்காய்ங்கானா கல்லு எங்க போச்சு கல்லு எங்க விழுந்திருக்கும் என்னடா கல்ல காணமானே அண்ணே இதோ இருக்குனே அண்ணே காக்கா ரத்த காயத்தோட எஸ்கேப் ஆயிடுச்சுனே அப்ப இது என்ன டேய் பெயிண்ட் எங்க அண்ணன் மூஞ்சில நான் சவுப் பெயிண்ட் ஊத்திட்டா பெயிண்டா நான் ஊத்துறீங்க கொல்லாம விட ஏண்டா டேய் ரத்தத்தை பெயிண்ட் சொல்லாம மேற்கொண்டு இவனை ஏன் மேல தள்ளி கொல்லவா பாக்குறீங்க இப்ப ஒண்ணே கொல்ல சூப்பரான தெரியலையே மிஸ் ஐயோடா என்ன அடிச்சது பெருசுக்குள்ள டாப் ஓபன் ஆகி போச்சு ஏய் ஏன் மேல கல்ல எடுத்து அடிக்குற ஓ மண்டை உடைக்க விட மாட்டடா என்ன இவனு கூப்பிடுறான் ஏய் உன்னை விட மாட்டேன்டா குதிக்கிற படம் வந்திராரா சொன்ன கண்ணாடே நான் சொல்ற கண்ணாடே வாடா பாவி பயலே டீ குடிக்க வந்தே மேல ஊத்திட்டானே ஏன்டா அப்படி பதில் பதில் கோவப்படுறீங்க அடே கடையில தண்ணி எடுத்து ஊத்துறா தண்ணி எங்க இருக்கு அந்த கேன்ல இருக்குடா சீக்கிரம் ஊத்துறா நல்லா ஊத்துறா டேய் என்னடா தண்ணி ஊத்துறோம்னு ஓவர் ஆறியுது அது மண்ணெண்ண கேள்றா மடையா மண்ணெண்ணையா முதல்ல சொல்ல Baik, okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Ini mesej yang saya cuba sampaikan. Okey. Baik, Pengarah SPRM Negeri Sabah, Tuan S. Karuna. Saya yakin, saya percaya Tuan S. Karuna yang seorang sahaja yang memahami dialog dalam video ini. Walau bagaimanapun, saya yakin dan saya percaya peserta-peserta boleh memahami melalui apabila merujuk kepada keseluruhan jalan cerita ini. Baik, kita nak analogikan rasuah ini macam najis burung tu. Ini penting dia. Apabila najis burung tu jatuh kepada seseorang dan dia merebak dan kita lihat berapa mangsa yang cedera. Rasuah seperti najis burung. Cuba lihat berapa mangsa yang cedera. Apa jadi dengan sebuah tempat? Apa jadi dengan sebuah tamadun? Apa jadi dengan tamadun Kesultanan Melayu Melaka? Siapa kata Melaka tak canggih? Melaka digelar sebagai the Venice of the East. Terdapat keterangan-keterangan bukti daripada catatan sejarah yang menunjukkan Melaka mempunyai armada perang lautnya sendiri. Melaka mempunyai meriam-meriamnya yang canggih, yang tersendiri. Tetapi isunya di sini, di manakah armada laut perang Melaka ketika kedatangan Portugis kali yang kedua? Tuan-tuan dan puan-puan, apa jadi dengan sebuah tamadun, dengan sebuah dengan tamadun Yunani di Greece? Akibat ada satu wabak yang dinamakan sebagai wabak fake laki. Wabak wang kopi, selain daripada faktor peperangan, akhirnya menghancurkan sebuah tamadun Yunani di Greece. Apa jadi dengan dinasti Ming di China? Akibat kerana ada satu kaum yang bernama Qasim ini. Qasim ini adalah orang kepercayaan Maharaja yang menjaga gundik Maharaja. Jadi nak berjumpa dengan Maharaja, hendaklah melalui Qasim. Qasim menetapkan 1 uncang wang emas, 2 uncang wang perak. Jadi penularan perkara ini
menghancurkan sebuah dinasti Ming yang 200 tahun berdiri kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah mesej yang saya nak tunjukkan, kesan dan akibat daripada tumbuk rusuk ataupun rasuah ini. Baik, dan yang seterusnya lagi, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berkongsi kepada sebuah catatan akhbar. Saya dah sebut perkara ini beberapa kali seawal peringkat perkongsian tadi. Tapi saya nak tunjukkan sekarang ini, so please give me one single word. Saya nak meminta kepada tuan-tuan dan puan peserta-peserta khususnya dalam advance Zoom meeting ini 191 di ruangan chat box, bukan di ruangan question and answer. Tuan-tuan dan puan, sebab question and answer saya buka juga, tapi kita meriahkan chat box sahaja insya-Allah di sini. Tuan-tuan dan puan, baik. Boleh tak berikan saya satu perkataan yang tersurat melalui pembacaan dalam catatan akhbar ini, berikan saya satu perkataan yang tersurat, bukan tersirat. Maksudnya yang tertulis di dalam keratan akhbar ini. Contoh, bersalah. Contoh, suapan. Apa lagi? Please. Ada feedback? Tuan-tuan dan puan-puan, ada feedback yang masuk? Boleh? Ada boleh bagi? Kita ada seramai 190 orang peserta. Masih lagi? Okey, jaminan kemusnahan. Ada lagi please? Syai'able yang tersurat. You baca, you nampak, you tulis. Jenayah, penjara, pertuduhan, pengajaran. Baik, Cik Muhammad Safian. Perkataan yang saya nak, Cik Muhammad Safian. Perkataan yang saya nak, sesal, musnah, harga diri, penjara. Tak, perkataan yang saya nak, Puan Rosnah, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Lama tak jumpa puan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, yang kita nak adalah magistrate. Ini perkataan yang kita minta, yang kita pohon untuk dilihat. Baik. Bila dilihat perkataan magistrate, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, mewakili jabatan apa? Mewakili jabatan kehakiman Malaysia. Secara tak langsung, dignity of the judiciary system collapse. Dignity and credibility, image jabatan kehakiman tarnish akibat daripada perbuatan saya. Kita boleh lihat tuan-tuan dan puan, apabila jabatan pengangkutan jalan digegarkan, ditangkap, bergegar bangunan tiang seri, bangunan MOT di Putrajaya. Apabila pegawai-pegawai daripada JIM, Jabatan Immigration Malaysia ditangkap. Ini contoh tuan-tuan. Contoh sekiranya ada tuan-tuan dan puan yang saya sebutkan nama, saya sebutkan jabatannya dalam ini bukan memfokuskan kepada tuan puan, tapi ini contoh yang saya nak utarakan tuan-tuan dan puan yang saya hormati. Bergegar tiang seri Jabatan Immigration Malaysia apabila ada koruptor-koruptor yang ditahan dan ditangkap. Tuan-tuan, ini imejnya, inilah kesan dan akibat kepada organisasi, dan kesan dan akibat kepada organisasi apabila wujudnya koruptor ini, tuan-tuan dan puan, secara tidak langsung ia akan memecahkan dua kluster di dalam organisasi tersebut. Yang pertama, apabila rasuah ini, tumbuk rusuk ini menjadi satu tabiat, ia akan mewujudkan dua kluster di dalam organisasi. Iaitu yang pertama adalah kluster koruptor. Yang kedua adalah kluster oportunis. Apakah itu koruptor? Saya pernah tergolong dalam dua golongan, dalam dua kluster ini. So saya nak bawa hari ini pengalaman tuan-tuan dan puan yang saya ada untuk saya diterjemahkan kepada tuan-tuan dan puan. Apa maksud koruptor? Koruptor adalah individu yang bijak. So ada tiga elemennya di sini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan perhatikan. Yang pertama, koruptor ini adalah golongan yang bijak. Yang kedua, bijak untuk apa? Bijak untuk mengambil kesempatan di atas kelemahan. Atas kelemahan. Ini elemen yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan,
Bagi tujuan apa? Memenuhi kepentingan peribadi. So, kita cek pada hari ini. Takut apa? Takutnya dalam tak sedar kita tergolong dalam golongan koruptor. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tuan-tuan mendaftar masuk dalam Zoom. Advanced Zoom meeting pada hari ini. Ada lebih kurang, kita nampak di sini 192 orang partisipan. Tapi saya tak boleh nampak nama-nama tuan-tuan dan puan, paparan-paparan wajah tuan-tuan dan puan saya tak dapat nampak. Tapi selalunya pada hari ini norma baru kita berkursus secara, kita bertaklimat secara Zoom, secara webinar. Tuan-tuan dan puan, bila you masuk, you mendaftar masuk, contoh nama Rosli bin Kasim, dia online. Tapi sebenarnya Rosli bin Kasim tidak berada di tempat itu, sebaliknya rupa-rupanya dia daftar masuk, dia biarkan komputer dia terbuka, dia pergi masak dekat dapur. Contoh, individu itu adalah koruptor. Sebab apa? Sebab bijak, ambil kesempatan atas kelemahan. Tujuan dia memenuhi kepentingan peribadi. Nak masak, rupa-rupanya dia biarkan komputer dia terbuka di pejabat kan. Selalu macam tu kan, dia tutup kamera. Kamera memang tutup, tak buka tuan-puan kan. Tutup kamera, dia biarkan nampak online. Lepas tu dia pergi membawang dekat pantry. Jaga jarak tuan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Isu dia dekat sini, siapa yang masuk dalam sistem, tak kira bukan hari ini saja, next nanti, kalau you masuk tapi you tak ada dekat tempat you AFK, you AFC, away from keyboard, away from camera, tuan-tuan dan puan-puan, you ada koruptor. You fit dengan elemen bijak. Bijak untuk apa? Bijak untuk manipulate kelemahannya. Kelemahan apa? Hari ini kita ada kelemahan sistem dan prosedur ini tuan-puan untuk tujuan memenuhi kepentingan peribadi. Baik, Ustaz tadi, penceramah yang pertama tadi dah berikan satu contoh lagi, iaitu kertas-kertas, 8 keping kertas, sheet of paper, kertas putih yang diambil untuk meletakkan, untuk melapik nasi lemak ketika nak makan. Tuan-tuan dan puan-puan, poin yang saya nak tunjukkan di sini, dia bijak. Bijak untuk apa? Dia bijak menyalahgunakan bijak mengambil kesempatan atas kawalan dalaman yang lemah, menjaga aset pejabat. Tujuan dia memenuhi kepentingan peribadi demi nak letak nasi lemak, tak nak bagi berminyak mejanya. Koruptor. Tuan-tuan dan puan-puan yang di pejabat, print resepi pakai perinter pejabat. Ada kan? Ramadan hari tu tengok resepi, sedap ni, ayam masak Bali. Dia punya serai tu mengancam kan, kau print resepi pakai perinter pejabat. Ingat, itu koruptor. Contoh yang Ustaz tunjuk tadi jelas, saudara dan puan. Isu dia di sini, jangan nampak yang juta-juta lagi. Jangan nampak yang besar-besar lagi. Please, tengok yang kecil-kecil. Clarify yang kecil-kecil ni dulu, tuan-puan. If you can clarify this, insya-Allah, you will uphold your integrity. Orang ni tak banyak, tapi minority, tapi amat berpengaruh. Contoh, datang pagi tamprin di pejabat. Sepatutnya you ada di office. You stay dekat office. Tapi hari itu, from KK, you ajak your friend pergi mana? Breakfast. Di mana? Tawau. Contoh memang tak logik kan? From KK pergi breakfast di Tawau. Alasan dia, jomlah bos tak ada. Hari ni flight ada sale. RM1 saja untuk satu hala perjalanan. So nanti I belanja you. Tak apa. Kita pergi, lepas tu kita balik terus. Okey, pergi ke airport naik kereta I. Okey, bos tak tahu, bos tak nampak, bos tak ada. Bos pergi Putrajaya ada meeting seminggu. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. Mesej dia dekat sini apa? You seleweng masa pejabat. Masa pejabat. You koruptor. Please. Tambah pula sekarang dengan keadaan bekerja dari rumah. BDR. Bukan berehat di rumah ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Please. Integrity adalah doing sesuatu perkara yang betul. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Jaga pelihara susur galur
keberkatan rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, itu koruptor. Baik, kita dah tengok elemen koruptor. Baik, seterusnya kita nak tengok ciri-ciri dia. Ini kesan dan akibat. Kesan dan akibat apabila rasuah itu berakar umbi, rasuah itu menjadi tunjang, rasuah itu menjadi warisan, rasuah itu diwarisi dalam sesebuah organisasi, maka ia akan mewujudkan 6 keadaan, iaitu yang saya nak kongsikan di sini seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak kongsikan di sini yang pertama. Apabila rasuah menjadi akar umbi, apabila mewujudkan golongan koruptor. Golongan koruptor ini adalah golongan apa? Golongan yang image laundering leaders. Penting di sini saya nak kongsikan. Saya tak menyentuh bab-bab lain, tapi saya nak berkongsi dalam diri saya sendiri. Untuk makluman sekalian, saya SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Kenapa saya melakukan kesalahan ini? Tuan-tuan dan puan, kita tak cover dalam bab hari ini. InsyaAllah, kalau nak cover bab tu, kita panggil untuk another session. Boleh? Puan Nur Rashikin ni insyaAllah terbaik punya iklan. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Apabila kesan dan akibat rasuah ini adalah image laundering leaders. Bermula daripada koruptor, ia akan mewujudkan image laundering leaders. Image laundering leaders ini adalah use integrity to cover up corruption activities. Faham? Dekat depan, saya watak pembaca doa. Kalau mahkamah ada function, saya who recite a doa, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di belakangnya, I am a corruptor. Inilah masalahnya. Dekat depan kau memperjuangkan, oh integrity. Tapi di belakang, kau makan pau. Tahu? Bukan pau ayam, pau daging, pau kaya, pau kacang hitam, bukan, makan pau dengan kontraktor. Inilah kesan dan akibatnya akan mewujudkan image laundering leaders. Baik. Tapi boleh bah pergi toilet kan? Boleh. Jangan terkucil atas apa ni dalam seluar pula nanti. Excuse bah. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Seterusnya, apabila wujudnya kluster koruptor, yang seterusnya, ia akan mewujudkan golongan yang memperdagangkan jawatan. Yang meletakkan position di rak-rak yang boleh didagangkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apabila wujudnya kluster koruptor, ia akan mewujudkan ciri-ciri iaitu ruang dan peluang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dan sekiranya apabila wujudnya koruptor di dalam kluster organisasi, ia akan mewujudkan siapa? Ia akan mewujudkan tak lain tak bukan the next. Ciri-cirinya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, cash is king. Baik. Setiap saat, setiap ketika, ini kesan dan akibat. Apabila kita bertabiat tumbuk rusuk, pemikiran, kewarasan akal kita akan diseliputi dengan cash is king. Bling, 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 RM. Bling, 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 RM. Bling, 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 RM. Tuan-tuan dan puan, duit itu angka. Angka tidak ada penamatnya, tuan-tuan dan puan. Yang seterusnya, apabila rasuah berakar umbi, tuan-tuan dan puan, mewujudkan kluster koruptor, elemen koruptor ini seterusnya, ia akan mencipta kepada rasuah itu menjadi satu ekosistem. Baik, apa maksud ekosistem? Ekosistem ini bermaksud satu pihak, banyak pihak, tapi satu pihak memainkan peranan masing-masing dalam menjayakan kesalahan ataupun perlakuan jenayah rasuah. Contohnya, in my case, dalam kes saya sendiri, saya bukan seorang diri. Saya ada 4 lagi watak yang menyokong perbuatan saya. Yang membantu perbuatan saya. Sebab tu saya kata, bila wujud kluster koruptor ini akan ada ekosistemnya. Tuan-tuan dan puan, dia tak boleh jadi seorang. Baik, for your information, kita ada 7
jenis rasuah. Yang umum, belum spesifik. Yang pertama sekali, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sebelum ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita ada 7 jenis rasuah. Yang pertama, kita ada transactive corruption. Saya kongsikan di sini. Transactive, memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Yang kedua, untuk makluman semua, kita ada extortive corruption, untuk makluman tuan-puan. Rasuah yang bersifat mengugut. Kau bagi, kalau tak bagi, aku saman kau. Tak bagi, aku compound kau. Kau tak bagi, aku tak luluskan permohonan kau. Yang ketiga, rasuah dalam sifat apa? Defensive corruption. Tuan-tuan dan puan-puan, dia panggil defensive corruption. Daripada segi orang yang memberi. Saya beri sebab untuk mengelakkan daripada di compound sebab tak memakai pelitup muka. Contoh, itu yang ketiga. Yang keempat, kita panggil dia investive corruption. Rasuah yang bermula daripada pelaburan. Invest. Apabila kita invest, kita nakkan return. Tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, yang kelima, kita panggil nepotistic corruption. Rasuah yang bersifat pilih kasih. Dan yang keenam, rasuah yang bersifat antagonistic corruption. Inilah the only one rasuah yang buat seorang diri. Apa antagonistic? Antagonistic buat seorang-seorang. Fast claim, tuntutan palsu, claim OT, buat seorang-seorang. Dan yang paling penting dalam sesi pada hari ini juga saya nak terjemahkan kepada tuan-puan adalah rasuah yang ketujuh. Iaitu apa? Iaitu supportive corruption, please. Penjawat Awam Negeri Sabah. Sahut seruan SPRM khususnya. Untuk apa? Untuk bangkit menyalurkan maklumat. You tahu ada hanky-panky in your di sini. Saya biarkanlah mereka walau apa pun nak berlaku. No, you silap tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Please bangkit salurkan maklumat. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. You being protected by Whistleblower Act, Akta Pelindungan Pemberi Maklumat tahun 2010. So please, hari ini saya nak seru kepada semua, bangkit salurkan maklumat, sahut seruan SPRM khususnya untuk jadi seorang pemberi maklumat. Yakin dengan undang-undang, you akan dilindungi. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan. So, koruptor ini akan menjadi berekosistem. Okey? Baik, seterusnya. Okey, tuan-puan, ini 7 jenis jenis rasuah secara umum. Okey, seterusnya, apabila wujudnya kluster koruptor di dalam organisasi secara tak langsung, tuan-tuan dan puan-puan, ia akan mewujudkan golongan-golongan yang ego dan immunity. Inilah punca juga kepada rasuah seperti mana yang saya sebutkan seawal peringkat tadi. Baik, seterusnya lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apabila seterusnya, kluster yang kedua yang saya nak kongsikan di sini adalah kluster oportunis. Baik, kluster oportunis. Apa maksud oportunis ini? Oportunis ini maksudnya, saya tak ajak pun dia untuk pergi breakfast di Tawau tu. Saya tak ajak pun, nampak? Tapi dia yang ajak saya. Dia yang belanja tiket flight. Dia yang nak belanja saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak minta pun. Tapi saya ditawarkan. Bila saya ditawarkan, saya terus terima. Nampak mesej dia? Golongan ni, golongan yang tak memujuk rayu, golongan yang tak berani meminta, golongan yang tak membuat keputusan, dia berhati-hati dalam tindakan, tetapi golongan ini sekiranya ditawarkan terus dia terima. Masa vendor tu datang untuk submit claim dia, saya tak minta apa-apa, tapi saya dapat satu sampul. Tuan-tuan dan puan-puan, masa nak meluluskan permohonan tu, saya tak minta apa-apa, tapi dia check in-kan hotel kepada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak minta, tapi saya ditawarkan Chinese New Year. Saya tak minta pun buah limau Mandarin. Ini budaya. Tuan-tuan dan puan-puan, budaya juga boleh menjadi faktor kepada berlakunya rasuah. Take note everyone. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak minta tapi saya ditawarkan. Saya terus terima. Ini adalah golongan oportunis. Baik, di ruangan chat box juga. Tuan Pengarah SPRM, Puan S. Karona telah memberikan nombor panggilan telefon. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, salurkan makluman, insya-Allah
anda akan dilindungi. Maklumat boleh disalurkan by email, by telefon atau perjumpaan secara rasmi atau tidak rasmi. Bangkit tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik, oportunis ini apabila wujud kluster oportunis ini kesan dan akibat daripada tumbuk rusuk. Kerana apa? Kerana ia akan mewujudkan golongan-golongan yang pertama sekali golongan yang berlegasi, golongan yang rasuah itu akan ada kesinambungan. Boleh kita buat? Boleh, jangan bimbang. Before this pun kita pernah buat. Nampak? Legacy, rasuah itu inherit. Please putuskan, break the chains of corruption if corruption itu wujud dalam organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang seterusnya, golongan-golongan oportunis ni juga akan menjadi tamak tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak minta pun, tapi saya ditawarkan. So, kenapa saya perlu tolak? Saya kena terima. Saya dapat. Sebab apa? Sebab itu pemberian ikhlas. Masa dia bagi, dia kata kepada saya, ikhlas ni saya bagi sebab awak dah bantu saya. Nampak? So, tamak ini akan merasionalisasikan perbuatan tu tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang seterusnya lagi, yang ketiga tak lain tak bukan, golongan oportunis ini adalah tahu dan sedah. Tahu dan sedah. Tahu di mana? Tahu di sini. Sedah di mana? Sedah di sini. Jadi saya rayu tuan-tuan dan puan kena tergolong dalam golongan yang sedah. Sebab oportunis hanya tahu tapi tidak sedah. Tahu di sini, sedar di sini. Sebab tu saya rayu pada hari ini 190 orang partisipan dan di YouTube lebih kurang 400 lebih orang penonton. Tolong berada dalam dua golongan iaitu tahu dan juga sedar. Tidak cukup hanya tahu tapi tergolonglah dalam golongan sedar. Dan yang seterusnya yang keempat, golongan oportunis ini golongan yang sentiasa berhati-hati dengan perangkap. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak merayu kepada tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Ingat, perangkap sering, sang kancil sering lupakan perangkap, tapi perangkap tidak pernah pada sepanjang masa melupakan perangkap, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sang kancil sering melupakan perangkap, tapi perangkap tak pernah melupakan sang kancil. Take note perkara itu. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita nak pergi kepada segmen yang kedua, iaitu tumbuk rusuk kesan kepada keluarga dan juga kepada kendiri. Ini saya akan rangkumkan bersama. Okey, tuan-tuan dan puan, masihkah ingat lagi gambaran yang saya tunjukkan bagaimana saya berada di sebalik tirai besi dalam keadaan bilik yang tandasnya terbuka? Masih ingat lagi tuan-puan? Baik. Poin dia di sini, saya nak bertanya kepada tuan-puan yang saya hormati sekalian. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Bila saya dalam penjara. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Ada apa? Adanya tembok, dinding, batu. Tembok, dinding, batu tidak boleh bercakap. Take note, faham di sini. Tapi isunya sekarang, apabila saya masuk di dalam penjara, dipenjarakan, the very big problemnya adalah di luar tembok. Sebab apa? Sebab saya ada keluarga. Keluarga saya bukan menghadap tembok yang tak boleh bercakap, tapi keluarga saya menghadap masyarakat. Masyarakat boleh keji, masyarakat boleh hina. Ini lagi perit hukumannya. Jadi hari ini saya rayu kepada semua, please appreciate your family. Baik, itu yang pertama. Yang seterusnya lagi tuan-puan, kepada Kediri, inilah hukuman yang bakal menanti. Seperti mana research yang tuan-tuan dan puan buat tadi, walaupun copy and paste, tapi alhamdulillah dah berjaya mendapat jawapannya. Baik, tuan-tuan dan puan, rasuah juga menyebabkan ketagihan. Berhati-hati dengan ketagihan rasuah. Sebab apa? Sebab ketagihannya cukup perit. Kalau Kelantan disebutkan kenaling. Tahu kenaling? Kenaling. Saya kongsikan di ruangan chat box. Kenaling, tuan-puan. Apakah maksud kenaling tu? Kenaling tu rasa berdebar. If one day saya tak pegang duit rasuah, saya akan rasa ketagih. Sebab apa? Sebab rasuah ini ia melibatkan perkara-perkara yang keseronokan, khususnya
duit. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, cuba lihat dalam gambaran ini, slide ini yang saya nak tunjukkan. Duit rasuah RM700,000 dalam telekung. Nampak? Smart kan? Duit rasuah, letak dalam telekung, simpan 2 hari, lepas tu boleh pakai. Dia halalkan duit tu. InsyaAllah. Jangan buat macam ni. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah ini menyebabkan ketagihan. Sebab tu, saya merayu kepada semua warga kerja pejabat awam negeri Sabah, khususnya pada Hari Integriti Peringkat Negeri Sabah pada hari ini, saya merayu uphold your integrity. Jangan kau mula langkah pertama, jangan kau start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat bahana ini. Baik, Cik Janison Rahman, kenaling, rasa berdebar. Terima kasih di atas info. Baik, cuba lihat kronologi ini. Kronologi ini perik. Okey, cuba lihat. Yang pertama sekali cuba lihat daripada seorang pegawai undang-undang L41, kemudian ditangkap malu aib. Ini bukan kena sesama atau resdung. Tapi pakai pula baju banduan lagi aib dengan penuh dengan persepsi. Saya nak tanya kepada all, 189 orang peserta. Attendees dalam Zoom Advance Meeting hari ini, saya nak tanya tuan-tuan semua. Please, kalau disebut banduan, apakah your impression? Kalau disebut banduan, apa impresinya? Apa impresinya? Apa impressionnya? You terbayangkan apa? Ustaz ke? Ustazah ke? You terbayangkan apa bila nampak orang pakai baju banduan? Please, dalam ruangan chat box, give me a feedback. Nampak penjahat Puan Norisah kata. JPDS, Cik Rosli, pasalah kau ni. Lagi please, baru ada 2 feedback. Yang lain-lain mana? AFK, AFC, away from keyboard. Anika Chamui, memalukan, seseorang yang perlu dielakkan, pulau terus, nampak? Berjenayah. Orang yang bersalah, kau ni buat malu je, kata Jabatan Cetak Negeri Sabah. Okey, lagi, please. I need more feedback, tuan-puan. Memalukan, Cik Arif kata. Baik, lagi, please. Ada any feedback lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, come on. Kita ada masa lagi, tuan-puan. Memalukan, malu, orang yang bersalah, penjenayah. Kasihan anak bini dia, nampak? Bad perception, kau ni pesalah. A level below a slave kau ni. Hamba habdi, nampak? Ditakuti, kau ni rosak akhlak, kau ni memang salah sendiri. Persepsi dia. Oh, bekas banduan. Nampak? Malang salah sendiri. Rosak akhlak. Kau ni gelap masa depan lah. Lagi, tak boleh dipercayai lah. Kau perlu dijauhi. Why? Kenapa kau buat lagi? Please, tuan-puan. Takut penjenayah. Baik, ada lagi. Please, kasihan kau ni, bah. Lagi please, tuan-puan. Takut penjenayah. Why? Perlu dijauhi. Gelap masa depan. Tak boleh dipercayai. Kau ni mencemarkan jabatan. Nampak? Nampak, tuan-puan? Amboi. Sedap nampak? Yang korang nampak pakai baju banduan tu saya tau. Sedap-sedap. Below estate below a slave lah. Amboi, sedap-sedap. Dia kata apa? Kau ni toxic lah. Kau ni apa? Kau ni pengkhianat lah. Kau ni pencemarkan jabatan. Amboi, sedap-sedap. Mentang-mentang lah kita jauh. Kalau dekat-dekat mau kena starlight tu muka bah. Tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Fine, thank you. Itulah sebenarnya jawapan yang I need. Tuan-tuan dan puan-puan, bertaubatlah, ingatlah keluargamu. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, this is the message yang saya nak tunjukkan kepada tuan-puan. This is the effect. This is the kesan dan akibat apabila melakukan kesalahan rasuah. Please take note everyone. Each of you kena ada precaution pada tahap yang tertinggi. Kena ada persepsi pada tahap yang tertinggi bahawasanya kalau terlibat dengan jenayah rasuah, inilah pakaian yang for sure akan pakai. So take note everyone, simpangkan diri daripada jenayah rasuah. Kalau tahu ada hanky-panky dalam your department, bangkit salurkan maklumat kita dalam usaha untuk kasih cuci korupsi, ataupun kita dalam usaha untuk apa? Untuk kasih cuci pungli. Tahu pungli? Tuan-tuan, pungli. Satu istilah lagi tuan-tuan, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Saya nak taikkan kepada tuan-tuan sekejap. Baik, istilah dia di sini pungli. Kita nak kasih cuci pungli. Pungli, pungutan liar di Indonesia.
Rasuah juga dikenali sebagai korupsi. Selain daripada itu disebut juga pungli, pungutan liar di Nigeria. Rasuah juga dikenali sebagai 409. Kita nak kasih cuci 409 di Malaysia ini khususnya tuan-tuan. Jadi kalau ada hengki-pengki dalam jabatan, bangkit salurkan maklumat Tuan S. Karuna bagi dah tadi. Salah apa ni? Nombor telefon untuk membuat laporan. Bangkit tuan-puan, ini persepsinya, ini kesan kepada diri sendiri. Saya nak kongsikan lagi pada tuan-puan. Saya pada tahun 2013 ketika pakai maju banduan berwarna hijau, the year 2013, saya masuk pertandingan nasyid. Alhamdulillah. Nampak? Dalam penjara ada juga pertandingan nasyid. Diadakan di penjara Bentung, Pahang. Penjara daripada Sabah, daripada Sarawak turut hadir ke Bentung untuk masuk pertandingan nasyid. Mewakili saya ketika itu, mewakili penjara Kajang Selangor sebab saya dipenjarakan di Kajang. Tapi alhamdulillah tuan-puan, Kajang ketika itu penjara Kajang kalah dan kita mendapat tempat yang kedua. Tempat kedua, tuan-tuan dan puan. Baik, tempat pertama, the first place, dimenangi oleh penjara Keluang, Johor. Baik. Kenapa ada penjara Keluang? Kenapa penjara Keluang Johor memenangi pertandingan nasyid ni tuan-puan? Sebab apa? Dah dijawab oleh JPDS Cik Roshli. Sebab ada Ameng Spring. Kenal kan Ameng Spring kan? Puan Sabirah, kenal tak Ameng Spring? Ke kenal artis-artis baru K-pop saja sekarang ni? Puan Nora Syikin mesti confirm kenal kan? Mesti peminat lagu Sampai Hati, sampai tergamaknya dirimu. Jangan tuan-puan, ribut datang nanti insya-Allah. Okey tuan-puan. Isu dia sekarang ni saya nak kongsi, saya masuk pertandingan nasyid di Bentung. Kemudian saya balik di penjara Bentung. Okey, balik daripada penjara Bentung lalu Karak Highway. Untuk makluman tuan-puan, Pahang belah timur kalau nak datang ke bahagian tengah Selangor KL kena lalu highway Bentung, highway Karak. Bila lalu highway Karak, kita berhenti dekat satu tol iaitu tol Bentung untuk urusan buang air. Dan kami turun 6 orang banduan berikat bergari dengan gari yang dirantai. Jadi turun, selesaikan urusan. Okey, kemudian kita keluar daripada tandas lelaki, kita standby depan tandas. Sementara kawan-kawan kita, tandas lelaki dikosongkan sepenuhnya untuk faktor keselamatan. Seorang depan ni penuh ni. Orang depan ni penuh, tandas wanita dia bagi masuk. Okey. Tandas wanita dengan lelaki tu dekat-dekat je tuan-puan. Bila kami dah masa tu dah 4 orang berada dekat depan ni, nak sungguh kawan-kawan selesai, daripada tandas wanita, keluar seorang kakak tu dengan anak kecil ni. Tak kecil lah, dalam 4 tahun, 5 tahun macam tu. Jadi bila dia tengok banduan, dia terkejut. Dia tengok banduan depan tandas dia terkejut. Dia tarik tangan anak dia. Dia kata cepat tu, banduan banduan tu nampak. Nampak tuan-puan. Kita ni dalam fras baru kalah nasyid. Belum terubat lagi kecewa ni tuan-tuan dan puan-puan. Tapi nampak tak? Depan toilet kena keji. Dia lari tuan-puan. Warden penjara yang standby depan tu, dia panggil kakak tu. Kakak dia panggil. Banduan 6 orang, kakak tu pusing. Dia kata, banduan 6 orang ni kes potong 16 kak. Lagi jauh kakak tu lari. Sampai suami dalam kereta dia panggil, kau nak pergi mana tu? Nak pergi mana? Nampak? Itu persepsi. Don't change your attire to this attire. Ladies and gentlemen, my brothers and sisters, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tukar pakaian kepada pakaian ini penuh dengan aib, penuh dengan persepsi. Dan yang seterusnya lagi tuan-puan, saya nak kongsikan Puan Zul Dahri nyanyi satu rangkap. Boleh, insya-Allah saya nyanyi akhir nanti. Baik, nampak kalau dibawa ke mahkamah ini senario yang terpaksa dilalui. Tuan-tuan dan puan-puan, senario ini cukup perit, cukup menyakitkan tuan-tuan dan puan. Jadi saya rayu kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya jangan lalu prosedur ini. Prosedur ini perit, prosedur ini memang parah, prosedur ini memang memalukan, mengaibkan tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang seterusnya lagi, cuba tengok apa yang dilaporkan dalam surat khabar.
Magistrate siku juru gambar. Nyaris terjatuh tingkat 1. Dan yang seterusnya juga tuan-puan. Kesan akibat rasuah kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga ini saya nak kongsikan. Tapi sebelum itu saya nak pinta kepada tuan-puan sekali lagi. Saya nak tayangkan satu video pendek supaya tuan-puan dapat mesej daripada video yang saya cuba kongsikan ini. Baik, please take a message from this video. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini mesej yang jelas yang saya cuba tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kesan dan akibat daripada tumbuk rusuk ataupun rasuah ini. Yang paling perit sekali adalah saya nak kongsikan satu pengalaman saya ketika saya berdiri dalam sebuah kubur. Bukan jadi penggali kubur, tapi saya sambut sebuah uncak. Pada 11:30 malam, tepi pantai Irama, Bacok Kelantan, angin sepoi-sepoi bahasa daripada Laut Cina Selatan. Ini bukan kisah cintan-cintan. Ini adalah kesan dan akibat daripada rasuah yang saya lakukan. Sebabnya, insan yang berada dalam uncang yang saya sambut dan saya letakkan ke dalam liang lahat adalah jasad arwah ibu saya yang tidak sempurna. Itu makluman tuan-tuan dan puan-puan. 2 minggu sebelum keputusan di Mahkamah Tinggi, ibu, ayah dan adik saya terlibat dalam kemalangan jalan raya di atas Highway Plus berdekatan dengan Tapah dan ketiga-tiga mereka telah serentak meninggal dunia. Dapat pengabaran pagi lebih kurang pukul 7, saya terus bertolak ke Hospital Tapah dan membuat pengecaman terhadap 2 mangsa, iaitu ayah tiri saya dan juga adik saya. Tapi alhamdulillah, jenazah kedua-duanya dalam keadaan yang sempurna.
Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya masuk ke sebuah bilik seperti yang diarahkan oleh seorang attendant hospital, pegawai yang bertugas pada hari tersebut mengarahkan saya, meminta saya untuk masuk ke sebuah bilik. Dan bila saya masuk, di atas meja besi, saya nampak sebuah uncang. Dan dia maklumkan kepada saya, uncang itu mengandungi jasad arwah ibu saya yang totally 100% terbakar. Sebabnya, mangsa terperangkap di dalam kenderaan ketika kemalangan itu berlaku dan kenderaan itu totally 100% terbakar. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila nampak uncang, saya tak tunggu lama, saya peluk uncang. Saya peluk, terus berlari dan saya terus memeluk uncang dan saya ucapkan kepada uncang tersebut. Saya kata, Mak, adik mohon kemaafan. Mak, adik mohon maaf. Mak, maafkan adik. Tapi ibu saya tak boleh keluar daripada uncang itu lagi untuk memaafkan saya. No, until the date of today. Ibu saya tak pernah hadir dalam mimpi secara khususnya mengucapkan bahawa dia maafkan saya. Sedangkan itu pengharapan dalam hidup saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sepanjang perjalanan daripada hospital balik ke Kelantan, saya memegang uncang itu dan saya memohon agama ibu saya memaafkan saya, tapi tak boleh. Itulah akibat, kesan dan akibat daripada rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 tahun sebagai seorang penjawat awam, 3 tahun saya kutip duit haram, 3 tahun saya bagi makan keluarga saya daripada duit haram. Dan ini kesudahannya. Inilah kesan dan akibatnya. Dan saya rayu peserta 184 orang. Saya rayu penonton-penonton di YouTube juga khususnya. Pelihara susur galur keberkatan rezeki. Kesan dan akibat rasuah ini cukup perit. Bukan semata-mata penjara dan denda, tetapi khusus kepada kediri, khusus kepada keluarga. Saya buat, saya yang patut tanggung. Tapi saya turut mengheret ibu saya dalam kancah apa yang saya lakukan, dalam masalah yang saya lakukan. Sehingga kan sampai satu tahap, ibu saya dihalang daripada membeli tepung di sebuah kedai runcit semasa saya ditangkap. Tapi hari jatuh hukum, walaupun ibu saya kena hina, walaupun ibu saya kena keji, hari saya jatuh hukum, ibu saya mengucapkan kepada saya, dia kata, adik, mak nak kau tahu satu perkara. Biar satu dunia keji dan hina kau, mak nak kau tahu kau anak aku sampai bila-bila. Jadi rayuan saya kepada semua. Uphold your integrity. Pelihara susur galur keberkatan rezeki. Tuan-tuan, kita pencari nafkah dalam keluarga. Jangan kau tergamak. Sampai hati nak beri makan keluarga daripada duit haram. Saya dah lalu. Dan hari ini saya datang berkongsi. Walaupun dalam keadaan maya, dalam secara maya, tapi saya berkongsi supaya mesej ini jelas sampai kepada seluruh warga penjawat awam di negeri Sabah yang saya hormati dan yang saya kasihi. Dan seterusnya lagi, tuan-tuan dan puan, maruah dan harga diri saya diperkotak-katikkan. Dan seterusnya juga saya kongsikan di sini. Tapi adil, sebab saya yang lakukan. Dan saya kongsikan juga di sini, ini adalah balasan Tuhan serentak dengan apabila saya ditahan, saya ditangkap. Tapi alhamdulillah, Tuhan mengalirkan ilham kepada saya supaya kembali kepada jalannya.
Bila saya nak kembali, saya start mula baca Al-Quran, saya start mula solat, saya start mula baca Al-Quran, tapi permulaan surah Al-Fatih, Al-Baqarah dimulakan dengan huruf alif. I can't even recite that single word. Saya tak boleh sebut perkataan alif. Saya nak sebut alif, dia jadi alif tak keluar daripada halkum saya. Please. Inilah kesan dan akibat kepada rasuah ini, tuan-tuan dan puan. Jangan cemari lidah tuan-tuan dan puan yang suci dan murni dengan duit haram. Khususnya saya merayu sesungguhnya. Pelihara susur galur keberkatan rezeki dan hargai keluarga. Tuan-tuan dan puan, dihina, dicemuh seluruh isi langit dan bumi. Dan yang seterusnya lagi-lagi rakan-rakan. Rakan-rakan akan melarikan diri. For sure. Ini adat dunia. Dalam susah, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat. Dalam susah, tidak ada kawan-kawan. Tapi yang tinggal hanya keluarga. Dan tuan-tuan dan puan, rasuah ini juga memberi kesan dan akibat kepada kehidupan yang caca merba. Kehidupan yang tidak tenteram. Seperti mana Ustaz katakan tadi. Saya yakin, saya percaya ketika saya bertumbuk rusuk, ketika saya bertabiat tumbuk rusuk ini tuan-puan, pasti kalau ada orang yang dekat dengan saya, pasti dia akan rasa tidak tenang apabila berdekatan dengan saya tuan-puan. Dan kesan akibat tumbuk rusuk ini juga daripada segi material, habis. Kereta yang dibayar menggunakan ansuran, yang dibayar hire purchase-nya, menggunakan duit haram, terlibat dalam kemalangan jalan raya. Total loss kesudahannya. Please, pelihara susur galur keberkatan rezeki. Dan ini prosedurnya. Apabila ditangkap, pasti akan ada siasatan. Apabila siasatan selesai dan ada bukti, akan dituduh pendakwaan. Akan dibuat pendakwaan, akan dibuat pertuduhan, dan akan menjalani pembicaraan, akan menjalani proses sabitan, dan ada hukuman, dan ada rayuan, dan pelbagai. Dan proses ini memakan masa yang cukup lama di peringkat mahkamah session, peringkat mahkamah tinggi, peringkat mahkamah rayuan. Please, tuan-tuan dan puan-puan, dan sepanjang masa ini saya dah lalu. Saya boleh kongsikan bagaimana. Sepanjang masa perjalanan di mahkamah kita seolah-olah digantung, tidak bertali. Nak katakan A tak boleh, nak buat B tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak pasti dengan apa yang akan berlaku esok. Adakah esok akan dimasukkan dalam penjara, tapi kesinambungan hidup, liability hidup hendaklah tetap diteruskan. Melibatkan masa dan kos. Dan make sure penjawat awam yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian, berkenaan dengan Akta Pencen tahun 1980. Sebab saya nak ingatkan di sini, one day imprisonment pension stop serta-merta. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkongsiannya, inilah kesan dan akibatnya. Dan seterusnya, klimaksnya di sini tuan-tuan dan puan hormati sekalian adalah bukan tidak lain adalah tidak tirai besi. Saya terpaksa menjalani kehidupan di sebalik tirai besi, bersinggahan di tirai besi selama lebih kurang 1 tahun, 7 bulan, 4 hari dan 10 jam. Dan seolah-olah saya katakan, I'm being locked out of heaven. Baik, seterusnya tuan-puan, saya ditahan di sini. Di bahagian rawatan dan pemulihan dadah penjara RPD Kajang, semua ada sedikit slide saja yang saya nak tunjukkan. Inilah lebih kurang senario-senarionya di dalam penjara. Inilah watak-watak penjaganya. Dan inilah tempat-tempat tinggalnya. Tapi alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan dan puan, bukan saya nak mengajak, tapi saya nak berkongsi di sini dalam penjara. Juga ada program pembangunan insan yang telah dirancang, yang telah dikawal selia, yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Penjara. Dan alhamdulillah mampu sikit sebanyak menghasilkan insan. 8:30 pagi, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat duha. Malamnya tahajud wajib tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kalau dalam Ramadan seminggu sekali berkhatam Al-Quran, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita yang berada di dunia bebas ini, saya merayu appreciate
your kebebasan. Appreciate your kebebasan untuk beribadah. Dan yang seterusnya lagi tuan-puan, kesimpulannya, sepanjang lebih kurang hampir, kita start tadi pukul 9.40, pukul 11.40, lebih sikit masa tuan-puan. Kesimpulannya di sini yang pertama sekali, please appreciate your family, hargai keluarga. Setahun, 7 bulan, 4 hari, 10 jam saya dalam penjara, kawan-kawan tidak ada melawat, tapi yang melawat keluarga. Susah, senang, hendaklah bersama keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya juga, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan supaya hargai kebebasan. Walaupun dalam keadaan MCO, walaupun dalam keadaan yang tidak bebas, tetapi walau bagaimana sekalipun, kita tetap boleh memilih apa yang kita nak makan pada petang ini, apa yang kita nak pakai pada hari ini, ke mana kita nak pergi hari ini, walaupun dalam keadaan MCO. Dan yang seterusnya juga tuan-tuan dan puan, please pilih integriti, tolak korupsi. Perlu ada dalam setiap diri, pilih integriti, lestarikan integriti dan tolak korupsi. Dan yang seterusnya juga, saya merayu kepada tuan-puan, please hormati kehidupan. Hidup ini indah. Jangan tikam-tikam, jangan bawang-bawang, jangan dengki-dengki. InsyaAllah masa kita akan tiba. Dan yang juga penting, pelihara susur galur keberkatan rezeki. Dan yang pelihara susur galur keberkatan rezeki. Dan yang paling penting, please hayati hidup secara beragama. Ini tunjangnya. Dan juga yang lagi penting adalah ketika sekiranya kita terlibat, kita sedang melakukan, please make a U-turn. Masih belum terlambat untuk kita kembali. Tuan-tuan dan puan, kita sentiasa muda untuk melakukan dosa, tapi kita tidak pernah tua untuk kembali dan bertaubat kepadanya. InsyaAllah, please make a U-turn. Tuan-tuan dan puan, saya pohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan. Saya pun kerjasama daripada tuan-puan supaya jangan AFK lagi. Sebab apa? Sebab kita nak tengok impresi anda terhadap rasuah. Please scan this code QR ataupun type www.menti.com dan masukkan kodnya 72133783. Tuan-tuan dan puan, kita nak tengok. Type 72133783. Saya akan sharekan skrin saya. Okey dah? Tuan-puan, nampak skrin tu? Boleh share, boleh scan kod QR dan nyatakan 3 impresi tuan-tuan dan puan terhadap rasuah. Saya akan share the new slide kepada tuan-tuan dan puan untuk melihat apakah persepsinya. Okey, baik. Kita nak lihat persepsinya tuan-puan. Okey, bersih belum ada? Baik. Nyatakan persepsi. Nak senang, type www. Baik, aib diri, memalukan, bahaya. Ada lagi? Please. Persepsi penjawat awam negeri Sabah. Menafikan hak. Baik, maruah. Berbahaya. Lagi, rezeki tidak berkah. Maruahnya tergadai. Ada lagi, memusnahkan kehidupan. Terima kasih. Feedback yang diberikan. Tuan-tuan dan puan, memusnahkan kehidupan, mengejikan, rezeki, memalukan, bahaya, jijik. Baik, ada lagi, kemusnahan, aib diri. Rezeki tidak berkat. Lagi, please. Jauhi dari sekecil-kecilnya. Ini adalah persepsi anda berkenaan dengan rasuah. Tahniah penjawat-penjawat awam negeri Sabah khususnya. I love you all semua. Semoga ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. InsyaAllah ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi insyaAllah tuan-tuan. Ini persepsinya. Terima kasih. Rasuah itu merugikan, rasuah musuh utama, rasuah memalukan, rasuah rezeki terhenti, rasuah maruah tergadai, rasuah adalah jenayah, rasuah adalah meruntuhkan maruah. Baik. Terima kasih di atas feedback yang diberikan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian,
Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada unit integriti Negeri Sabah, khususnya kepada Puan Nur Ashikin kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman pada hari ini. Okey, dan juga tuan-puan, saya juga minta kepada tuan-puan untuk scan kod QR untuk kita mengemailkan, kita memberikan e-certificate kepada tuan-puan yang mengikuti program selama lebih kurang separuh hari pada hari Jumaat ini. Hari segala penghulu hari ini tuan-puan, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dirik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati insan-insan dalam ini atas jalan integriti. InsyaAllah baik semua datang kepada Allah SWT. Buruk datang semata-mata daripada saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. InsyaAllah. Masa terlebih terkurang, pohon dihalalkan kepada saya. Saya serahkan kembali majlis ini kepada Puan Pengerusi Majlis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan. Terima kasih.